Kerajaan mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau total lockdown fasa pertama di seluruh negara selama 14 hari bermula Selasa ini hingga 14 Jun depan. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hex episod yang ke-32. Alhamdulillah. Dan kita masih dalam bulan Syawal. Untuk yang masih berkejar-kejar untuk habiskan puasa 6, selamat menghabiskan puasa 6. Dan untuk yang masih menanti dos-dos vaksin anda, selamat menanti dengan sabar. Jadi pada hari ini saya bawakan anda seorang tetamu yang sangat dekat dengan saya. Tapi nanti saya beritahu kenapa dekat. Oleh itu saya nak jemput Kak Mariam untuk kenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum, hai. Saya Mariam, ibu kepada 6 orang anak, berjuang semasa PKP dari rumah. Oh, menarik. Ayat berjuang tu. Dia rasa macam berjuang sebab ada 6 orang anak dan seorang suami lah kan. Sekarang ni untuk penonton-penonton yang dekat rumah yang tengah bersama dengan saya dan Kak Mariam, kita semua telah bersama-sama menghadapi suasana PKP, PKPP, PKPB, lockdown dan sebagainya. Dah lebih setahun lebih lah. Ada benda lah yang kita kena tengok kan. Contohnya ada beberapa keluarga yang anaknya ramai. Benda tu dia akan still keadaan dia sama. Cuma dia lebih bersedia lah untuk menghadapi benda tu. Dan impact keluarga ni akan semakin bertambah kan waktu PKP dan sebagainya lah. Jadi saya rasa tertarik lah untuk ajak Kak Mariam pada hari ni. Sebab Kak Mariam bersama dengan 6 orang anak. Saya pasti memang tak mudah lah kan Kak Mariam untuk uruskan 6 orang anak dalam keadaan ada yang baru lahir. Ada yang paling tua pun form 1 kan. Macam mana tu Kak Mariam uruskan dengan ada sekolah online-nya. Oh, I cannot imagine lah. Mungkin Kak Mariam boleh share kot. Honestly, huru-hara lah. That's the word yang I always say to orang kalau tanya, huru-hara lah. Huru-hara tapi meriah lah, Alhamdulillah. Kalau tanya husband pun tipulah tak huru-hara tu. Tapi kalau tak PKP pun huru-hara juga. Cuma mungkin sebab PKP we spend 24 hours. Semua orang ada dalam rumah kan, tak keluar. Cumanya first kali bila kita dapat tahu berita PKP, full lockdown tu dapat tahu tu hari apa Jumaat Jumaat ke kita dah cakap dah nak mesyuarat. Nak mesyuarat. Tapi tak sempat sebab banyak benda nak kena uruskan. Nak kena fikir tu, nak kena fikir ni. So anak tu tanya, bila kita nak mesyuarat mama? Bila kita nak mesyuarat abati? Bila nak mesyuarat? Akhirnya hari Ahad petang baru dapat buat mesyuarat tu lah kan. So mesyuarat tu agenda yang pentingnya adalah macam mana kita nak susun jadual kita lah. Dan abati, suami saya bagi tahu abati kerja. Abati ada kat rumah ni bukan tak kerja. So abati akan bekerja daripada masuk pukul berapa sampai pukul berapa. Lepas tu lunch hour sampai pukul berapa lunch hour. Jadi kami bagi tahu anak-anak, okay, kalau nak spend masa dengan abati ialah kena sebelum abati kerja ataupun abati tengah lunch hour ataupun selepas abati kerja. Kalau bangun lagi awal, lagi banyak masa lah dapat spend dengan abati. Macam tu lah. Kita bincang dan kembalikan kepada anak-anak. Biasa memang daripada awal tahun dah ada buat sasaran untuk tahun ni lah, tahun 2021. So kita buka balik helaian sasaran tu. Okay, kita tengok sasaran ni apa yang kita boleh masukkan dalam jadual kita lah. Dan kita sama-sama bersetuju jadual kita semasa PKP di rumah ni adalah begini kan, macam tu. Jadi bila kita buat mesyuarat keluarga, sama-sama setuju. So dia punya clash tu dah kurang lah sebab kita dah communicate sama-sama dan ambil keputusan sama-sama lah kan. Tapi in between tu walaupun kita dah mesyuarat, kadang-kadang adalah keadaan-keadaan yang tak diduga datang kan. Itulah yang... Apa contoh keadaan yang tak diduga tu? Kak Mariam mungkin boleh share? Sebab bila semua orang ada dalam satu rumah kan, kadang-kadang yelah PL orang ni macam ni, PL orang ni macam ni kan, kadang-kadang adalah perselisihan faham macam tu kan. Jadi kita kena communicate lah. Okay, kalau kami anak-anak biasa kalau bergaduh tu memang kita jumpakan, kita okay, apa perasaan awak cakap dulu kan. Lepas tu apa perasaan awak? Saya rasa marah sebab ni sekian. Oh, saya ingat dia sedih, rupanya dia marah kan. Sekian. Lepas tu bila nasihat tu
kita salam, dia 3 rules lah. Mesti salam, hug, lepas tu kena geletek. Biasanya kalau yang simple-simple tu lepas geletek tu okay lah macam tu. So biasalah ada huru-hara yang kecil, huru-hara yang besar, tapi insyaAllah bila kita communicate, sama-sama kita fahamkan keadaan macam ni, macam ni, macam tu lah kan. Another thing sebab mungkin term yang kita biasa guna lah, macam sekarang katalah cuti sekolah, tapi kami biasa gunakan term dengan anak-anak ni, cuti tu dekat syurga. Jadi kalau cuti sekolah tu sebenarnya cikgu kena pergi buat perkara lain lah, dia kena pergi belajar lain dan dia kena buat tugasan lain. Jadi dia tak dapat nak ajar anak-anak sekarang. Sekolah di rumah tetap diteruskan. So benda tu memang dah sebelum PKP pun anak-anak dah biasa guna perkataan sekolah di rumah. So PKP is actually sekolah di rumah lah, penerusan sekolah di rumah macam tu lah. Wow. So kiranya Kak Mariam dah tak ada masalah lah kan waktu mula PKP, PKPP, PKPB and so on, PDPR semua tu dah tak ada masalah sebab term sekolah di rumah tu dah ada lah. Jadi saya rasa bukan saya je lah yang rasa tertarik kan Kak Mariam kan. Saya rasa semua penonton pun rasa sangat tertarik lah untuk tahu. Yang pertamanya Kak Mariam, macam mana you berbincang dengan anak-anak? Mungkin yang pertama before Kak Mariam share, Kak Mariam boleh bagi tahu ke anak-anak Kak Mariam yang 6 orang tu umur dia berapa? Lepas tu yang kedua, macam mana Kak Mariam start membudayakan budaya berbincang tu? Ya. Okay, 6 orang. Biasanya kami panggil Fuadi lah. Fuadii. Yang F tu umur 13 tahun. So dah masuk sekolah menengah, dah remaja lah. Memang kami pun tengah belajar cara-cara untuk handling psikologi remaja, baru nak belajar kan. Yang nombor 2, tahap 2, darjah 4. Nombor 3, darjah 3. Nombor 4, darjah 1. Nombor 5, 3 tahun. Nombor 6 tu 10 bulan. So kalau actually nak cakap tak ada cabaran tu ada je. Kalau time PDPR tu lagi huru-hara sebenarnya. Sebab empat orang serentak akan kelas serentak kan. Lepas tu adik dia yang kecil pun bila dia tengok abang kakak semua mak limah, dia pun nak mak limah juga kan. Yang abang-abang mungkin dah okey, boleh handle sendiri gadget tu. Tapi yang kecil ni kadang-kadang saya cakap mak limah tak dengar, saya panggil suaranya ni sangat, kadang-kadang tak faham, tak tahu nak tekan kat mana. So dia benda tu yang itulah adalah cabaran-cabaran tertentu dia lah kan. Mesyuarat tu tak ingat sejak bila, tapi dah lama jugalah memang kami dapati bila kita menetapkan sasaran keluarga bersama-sama dan bila kita mesyuarat tu dia lebih harmoni dan sebenarnya melatih kepimpinan anak-anak jugalah untuk buat keputusan. In fact kalau macam kita nak pergi jauh lah dululah kan, sebelum PKP kita nak pergi mana, aktiviti apa kita nak buat. Sebelum jauh lah tu semua pun kita bincang sama-sama. Makanan apa kita nak bawa macam tu kan. Kiranya makanan apa nak bawa pun adalah perbincangan dengan anak-anak bukan Kak Mariam Esma je yang decide terus. Oh mesti. Mesti supaya tidak ada komen di kemudian hari kan. Kalau ada komen pun I believe Kak Mariam akan sanggup je terima sebab kita nak empower setiap orang kan, setiap orang tak ada hak bersuara dia. Menarik Okay, jadi kan mengenai Kak Mariam dan anak-anak memang seronok lah tengok dia punya dia punya keletah-keletah setiap orang tu lah kan. So I believe lah kan dalam keadaan fasa-fasa Kak Mariam menguruskan 6 orang anak ni, dan kita pun tahu betapa ramainya kan budak-budak yang terkesan secara mentalnya kan pada musim COVID ni melanda kan seluruh dunia. Dan kalau macam Hain sendiri kan dekat rumah, pernah je ada keadaan yang ada anak-anak saudara yang ber-PDPR di rumah di rumah kita orang, di rumah mak ayah Hain, sebabnya mak ayah dia kerja kan. Jadi kita orang lah Hain yang kena handle kan. Tiba-tiba ada sekali tu Hain tengok ni kenapa ni kawan ni kan tengah menangis, darjah 1 stres tengah menangis. So kenapa nangis? Cuba cakap dia stres sebabnya susah ni nak buat benda tu, padahal dia just dengar je kelas kan. Just kadang-kadang dia macam stres kot keadaan tu. So I believe keadaan-keadaan macam tu mesti ada juga yang berlaku dalam kalangan anak-anak Kak Mariam. Kak Mariam boleh share kot antara contoh-contoh stres-stres yang berlaku dan macam mana Kak Mariam dan suami handle keadaan tu ya. Itu memang real lah kan. Nak kata stres pun tapi kadang-kadang sebab yelah rumah kami ni comel kan, jadi kadang-kadang orang tu ni kelas dia tapi sebelah tu je kelas abang dia kan. Tiba-tiba kita datang
awak ni kelas mana? Rupanya dia tengok kelas yang sebelah abang dia tu lagi menarik kan. So pergi, Oh my God. awak dua-dua dah join kelas sebelah pula kan. Masa tu. Aduh, itu kita punya ni lah, bukanlah stres tapi macam okay, nak kena tengok pula. Tapi yang adik-adik kecil ni lah, tapi maksudnya kalau kita pun ibu bapa bukannya selalu happy, sihat setiap hari kan. So kalau pada waktu tu kita pun agak tak larat dan so macam bukanlah sentiasa sihat aja, kadang-kadang ada hari yang kita pun tak berapa larat. Mungkin malam tu adik dia berjaga pula. So kita pun tak berapa cukup tidur kan. Jadi kalau kadang-kadang fizikal okey, emosi tak berapa okey. So anak kita pun sama manusia kan. Jadi kalau ada hari-hari yang tak berapa happy tu tak apalah, maksudnya janganlah terlalu mesti macam tu juga kan. Tak apa, sebab cikgu pun buat rakaman, insyaAllah nanti boleh tengok lagi kita sama-sama later lah macam tu. Betul lah. Alhamdulillah lah macam Kak Mariam dan suami pun selalu memudayakan sekolah di rumah tu. Maksudnya mungkin ada benda-benda yang tertinggal kan sekolah-sekolah yang rasmi tu, tapi budaya untuk buat sekolah di rumah tu ada, insyaAllah cukup lah kot untuk cover berbanding tak ada langsung kan Kak Mariam kan. So sekarang ni saya rasa semua penonton kita mesti rasa macam tertanya-tanya dan terfikir-fikir kan, dalam keadaan PKP, lockdown dan sebagainya. Ramailah antara kita yang affected financially kan Kak Mariam kan. Kalau dia masih ada duit pun simpanan dia dah semakin menipis kan, dan semua orang pun tengah bekerja keras untuk ada side income dan benda tu macam-macam lah benda kan. As for Kak Mariam dan suami sendiri, mungkin Kak Mariam boleh share kan macam mana korang uruskan lah financial dengan anak yang sangat ramai dalam keadaan lockdown ni. Basically macam mana nak cakap, okay, setiap keadaan setiap keluarga tu berbeza lah kan. So keadaan keluarga kami tidak boleh disamakan dengan keluarga orang lain lah. Alhamdulillah setakat ini punca pendapatan utama daripada suami tu masih jalan sama sejak daripada tahun lepas. Cuma biasanya saya ada buat, bila anak pergi sekolah, waktu tu kita buat kerja lah dari rumah. Itulah yang dikatakan side income tu lah kan. Tapi bila sekarang ni anak dekat rumah, memang saya amalkan peraturan, kalau macam anak dekat rumah, kalau boleh kita tak nak anak nampak kita asyik dengan skrin je lah. Tapi kerja saya tu sebenarnya kena guna skrin. So memang basically sejak PKP tahun lepas, bila anak ada kat rumah tu, saya memang tak boleh nak buat kerja pada waktu anak belum tidur lah macam tu. Kecuali mungkin dapat dalam sejam macam tu je lah. So maksudnya daripada aspek yang itu mungkin terkesan jugalah pendapatan yang itulah kan. Tapi sebenarnya itu pun kita mesyuarat lah, financial tu kita mesyuarat dengan husband juga. Okay, kalau pendapatan kita macam ni, perbelanjaan kita macam mana kan. So kita belanja apa yang kita ada je lah. Jadi buat pengurangan dan penjimatan di mana-mana lah kan. Di mana-mana yang sesuai lah. Contohnya raya kan, raya last year dengan raya this year pun. So macam biasanya kami menabung untuk raya tu, kita dah menabung setahun awal. So kita tak adalah bulan yang akan raya tu tiba-tiba kita keluar bajet terlebih, sebab sama je sebenarnya. Sebab kita dah menabung setiap bulan untuk bulan yang raya tu kita dah menabung setahun yang lalu kan, sejak setahun yang lalu. Jadi bila sampai kat raya tu, biasanya katalah sebelum pandemik kita guna sekian banyak. So tabungan tu dah ada sekian banyak. Jadi kali ni kita tak perlu dah nak guna contohnya baju raya kan. Last year pun kami tak beli baju raya, this year pun kami tak beli baju raya, kita pakai baju apa yang terbaik yang kita ada di rumah lah. So kat situ dah ada lebihan yang kita boleh gunakan untuk keperluan-keperluan lain lah yang baru mendatang kan. Apa-apa pun bincang dan lihat keadaan keluarga masing-masing, apa yang boleh dijimatkan, mana yang keperluan didahulukan, mana yang bukan keperluan tu kita boleh tahan diri lah kan. Macam tu lah basically. Lepas tu kan Kak Mariam, saya yakin lah orang mesti nak tahu apa contoh-contoh sasaran yang Kak Mariam ajak berbincang dengan anak-anak, dan hasil perbincangan anak-anak tu apa antara sasaran yang keluar. Macam menarik nak tahu. Saya rasa beruntung lah, Alhamdulillah, sebab anak-anak sekolah di sekolah Muslim. So sekolah Muslim ni dia ada satu konstruk PKPIM, penilaian konstruk pelajar ikram Muslim. So dia dah detailkan ciri-ciri yang ada patut ada pada pelajar yang bersekolah di sekolah ikram Muslim tu, agak detail lah kan. Macam daripada bangun tidur sampai ke
kepedulian kepada ummah, kepedulian kepada masyarakat, adab dengan keluarga, macam mana Kecil darjah 1 dah mula benda tu. Dan kita kena perhatikan perkembangan tu. Jadi saya bila PKP ni lah, alhamdulillah kan, kita macam baru ada masa untuk menyemak dengan lebih teliti. Kita tengok ada aspek ni. So benda-benda tu saya masukkan dalam aspek-aspek yang perlu dibuatkan sasaran lah. As spesifik as macam first kali tidur pukul berapa, lepas tu bangun pukul berapa, lepas tu solat kalau dalam penilaian kontrak Ikram Muslim ni dia ada band 1 sampai band 5 kan. Band 5 tu untuk dapat band 5 tu dia kena bersedia sebelum azan berapa minit, lepas tu kena ajak orang dan solat berjemaah. So dia punya paling tinggi lah. So saya bincangkan lah, kalau abang mungkin dia lebih tinggi sikit lah dia punya penilai, dia target dia kan. Kalau adik mungkin katalah dia bersedia 5 minit pun okey dah. Kalau abang kena lagi awal, mungkin dengan PKP ni abang kena azan macam tu kan. Masing-masing tetapkan, kita coach je lah, betul, masing-masing tetapkan dan tulis, dan kita buat vision board kan. Jadi kita tunjuk kat depan meja dia, okay ni vision board. Kemudian ada sasaran nilam contohnya kan, berapa buah buku nak baca, sasaran projek pengembangan diri, khidmat masyarakat, projek apa nak buat tahun ni, tabungan haji, dalam tabung haji berapa target nak dapat setiap bulan supaya in the end of the year berapa boleh dapat, tahun bila nak pergi haji, things like that lah macam tu. Menarik lah, seawal umur itu diorang dah start fikir bila nak pergi haji. Padahal kita dulu fikir nak beli mainan kot kan, ataupun nak beli benda lain lah kan, bukan nak pergi haji tu, sebab haji tu pun tak terinstall dalam kepala kan. So terfikirlah satu benda kan, bila anak-anak ramai ni kan Kak Mariam kan, kita dua pun maklum kan, adik-adik kita dua-dua ramai kan. So kita sangat arif lah kot dengan keadaan-keadaan yang mungkin ada keadaan waktu-waktu yang ada orang yang termakan hati sebab dia kurang dapat perhatian, dia rasa orang ni dapat lebih perhatian pada adik-adik dia daripada dia sendiri kan. Pernah tak ada macam Kak Mariam sendiri menghadapi keadaan tu lah dengan suami, dan macam mana Kak Mariam handle lah benda-benda macam tu? Lagi dekat rumah nak benda ada dan semua benda tu nampak kan. Saya dengan suami pun tengah belajar lagi lah kan. Cumanya kita biasakan juga supaya ada one to one session lah. Selain daripada tadi tu kan yang salam, hak geletek tu, ni kalau yang lebih perselisihan faham yang lebih mendalam, yang mungkin kadang-kadang diungkit-ungkit lagi ada benda tak settle tu, kita biasakan anak kena kita bagi peluang dia untuk dia cakap apa dia rasa, kenapa dia rasa macam tu. Mungkin ada pandangan perspektif dia kan yang kadang-kadang mungkin juga tak lengkap lah. Kita dengar dulu, maksudnya kita bagi peluang untuk dia cakap, saya rasa marah, saya rasa Abati dengan Mama macam tak berapa dengar apa yang saya cakap macam tu kan. Kadang-kadang dalam bentuk percakapan, kadang-kadang ada yang ditulis. Maksudnya kami memang allow lah untuk diorang voice out. Saya kata kalau Mama Abati tanya boleh jawab. Kalau biasa orang cakap menjawab tu lah, tapi saya kata boleh jawab tapi mesti dengan hormat dan mesti kena ada fakta macam tu kan. Jangan main cakap je lah. Tapi bila kita bincang, kita cakap, oh awak nampak macam ni, sebenarnya cerita tu tak habis, sebenarnya macam ni, macam tu kan. Baru dia macam nampak, patutlah dia rasa marah, rupanya dia tak tahu yang adik dia tadi gini macam tu kan. Gitulah ceritanya. Tapi bila kita communicate, biasanya baru kita lebih faham dan kita boleh memaafkan lah macam tu. Saya suka lah, maknanya konsep tabayun ni orang suka cakap dengan kadang orang-orang influencer yang buat something atau pemimpin-pemimpin kan, dan kita as pengikut nak kena tabayun dan banyak benda lah. Tapi sebenarnya tabayun ni dia bermula daripada entiti keluarga kita yang terdekat dengan kita. Jangan rasa benda tu tak penting. Benda tu sangat bagi kesan yang besar lah kalau kita tak kata. Okay, jadi kan Kak Mariam kan, orang selalu kata lah kan Kak Mariam, setiap benda yang berlaku kan, walaupun benda tu sebenarnya ada orang anggap macam bala, ada orang anggap macam musibah ataupun benda yang berat lah kan, tapi orang suka guna satu ayat yang cantik which is blessings in disguise. How do you see kan this PKP punya keadaan, lockdown and so on, COVID-19 sebagai satu benda yang blessings in disguise in your family? Mungkin boleh share sikit. Alhamdulillah.
at least lah saya rasa ada 3 aspek yang saya rasa blessing in disguise ni, PKP ni is a blessing in disguise to our family lah. Nombor satu, bila kita lebih banyak masa di rumah kan, saya rasa saya, husband, anak-anak mempunyai lebih masa untuk memuhasabah diri, memikirkan diri ni dah sampai mana, ke mana kita nak pergi lepas ni, are we on the right track kan. Especially waktu Ramadan. Kalau dulu mungkin Ramadan kita agak sibuk lah, then bila PKP yang first tu kita dapat spend Ramadan kat rumah tu, dia punya feeling tu lain macam. Nombor dua, bila PKP ni, bila anak-anak depan mata, saya dan suami dapat lihat perkembangan anak-anak tu secara lebih dekat. Contohnya macam Quran lah kan. Kalau dulu pagi sempat baca sekejap je, lepas tu dah siap-siap nak pergi sekolah, lepas tu dia balik dengan ayah dia daripada sekolah, dah penat. Kita pun nak suruh lagi macam-macam, tak boleh kan, dia nak main kat luar, kemudian dah tidur kan. Tapi bila dekat rumah ada banyak masa untuk buat hafazan, untuk kita semak hafazan, suruh dia ulang lagi kan. Perkembangan anak dari segi bakat dia pun, bila PKP ni banyak program-program yang sebenarnya tak memerlukan bayaran pun, dan peluang-peluang yang tak memerlukan kita keluar rumah pun, dan dapat mengembangkan bakat tu dengan sangat meluas lah kan. Kadang-kadang ramai orang yang ada kepakaran tu berkongsi kan. Ada anak-anak pun dapat contohnya peluang join program robotik daripada universiti, kemudian dapat peluang melukis, belajar macam mana nak buat komik. Dan yang ketiga, saya rasa walaupun kita di rumah, sebenarnya banyak juga peluang terbuka, sebab kami juga terlibat dalam kerja-kerja kemasyarakatan kan. Jadi benda tu bila kita buat dari rumah, anak kita ni macam tengok agaknya apa banyak sangat kerja mak dengan ayah dia ni kan. Tapi sebenarnya ia adalah peluang untuk kita bawa anak kita pun buat sama benda tu, dia jadi aktiviti keluarga. Contohnya kami sedang membincangkan untuk buat library untuk kejiranan contohnya kan. Jadi kita ajak anak kita sekali yang tolong uruskan, susun buku ni, tagkan buku ni macam mana, balutkan ke kan. So dia pun terlibat sekali dalam projek tu. Macam tu lah. Jadi daripada projek kita saja untuk komuniti tu, sebenarnya kita pun libatkan anak-anak kita sekali jadi AJK projek tu kan. Jadi at the same time dia punya kepedulian kepada masyarakat dan ummah tu pun sama-sama berkembang bersama kita. Macam tu lah. Betul lah, Alhamdulillah, sebab suami Kak Mariam pun dalam keadaan PKP yang macam ni, kerjanya daripada rumah kan. Kita tahu kan, banyaknya masyarakat kita kat luar sana yang ada both husband and wife, dua-dua frontliner kan, yang tak dapat pun kan, terpaksa anak dia duduk dekat taska, tak tahu kan, dia tak nampak perkembangan dan tumbesaran anak-anak tu di depan mata kan. Dan walaupun macam tu, kita percaya mesti ada side blessings in disguise daripada aspek-aspek lain lah, insyaAllah kan, kita percayalah. Dan kita sama-sama mendoakan semua orang kan, Kak Mariam kan, insyaAllah. Dan untuk penonton, sebenarnya saya saja nak beritahu korang lah, sebenarnya saya dah lama nak ajak Kak Mariam di speaker kita. Kita dah book dia daripada tahun lepas dah masuk episod ke-22 baru dapat dia kan. Sebab apa kan, saya sangat mengenali Kak Mariam dah kot, insyaAllah. Dan saya nak share dengan korang semua, Kak Mariam adalah kakak saya sendirilah. So saya sangat dapat lihat lah macam mana dia membesarkan anak-anak. Jadi as for episod hari ini, dalam keadaan blessings in disguise, kita ada orang mungkin dia akan kata anak dia 6 orang je, kita lagi ramai. Tapi tak apa, masing-masing ada cabaran yang tersendiri. Yet insyaAllah kita masing-masing belajar daripada masing-masing lah apa yang kita boleh dapatkan daripada setiap orang yang di sekeliling kita. Dan kita cuba untuk ambil benefit tu untuk apply dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan yang terbaru ni Kak Mariam, saya nampak ada hashtag, kalau sebelum ni kita jaga kita kan, yang terbaru tahun ni saya nampak ada hashtag baru yang menarik lah, Allah jaga kita. Saya rasa macam deep lah, sebab selama ni kita rasa kita jaga kita kan, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar daripada sesama kita untuk menjaga diri kita, iaitu Tuhan tu kan. Tuhan semesta alam yang akan menjaga kita semua, insyaAllah. Jadi di hujung Hacks biasanya Kak Mariam, kita akan ada hashtag. Macam mana Kak Mariam penonton setia Hacks kan? Macam ni angkat tinggi sikit Kak Mariam untuk nampak tu. Ya, hashtag kita hari ni apa? Hacks Allah jaga kita.
InsyaAllah Allah jaga kita dan kita sendiri pun kena jaga diri kita. Jangan lupa subscribe Kak Mariam dan seluruh isi ahli mesyuarat Kak Mariam di rumah. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel TV Ikram dan follow. Kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada Spotify dan kita ada Facebook. Dan sharekan supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat insyaAllah. Dan kita jumpa di next episode. Terima kasih Kak Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke anak-anak dengan Abati. Bersama membina masyarakat.